Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah, di kesempatan ini insya-Allah anak-anak ajak sama-sama kita mengambil semangat Jumaat ini. Mengambil semangat Jumaat ini untuk sama-sama kita nak tengok balik diri kita. Nak perhati balik diri kita, nak muhasabah balik diri kita. Apa yang ana maksudkan? Sudahkah kita memiliki ciri-ciri sebagai seorang Muslim? Apakah kita telah memiliki ciri-ciri sebagai seorang Muslim yang disebutkan oleh ulama-ulama muktabar? Maka insya-Allah tengah hari ini, di kesempatan ini, ana cuba untuk menghuraikan 10 ciri peribadi ataupun kepribadian Muslim. 10 ciri. InsyaAllah. 10 ciri. InsyaAllah. Ada belakang dah kot ciri-ciri kita. Cuma kita nak perhati balik. Nak muhasabah balik, nak tengok balik insyaAllah. Apa yang kita nak tengok, tuan-tuan? Yang pertama sekali, ulama menggariskan bahawa disebut sebagai salimun aqidah. Salimun aqidah. Apa dia salimun aqidah ini? Maknanya aqidah yang bersih. Aqidah yang bersih ni maknanya aqidah yang tidak bercampur aduk. Tidak bercampur aduk dengan khurafat. Tidak bercampur aduk dengan bid'ah, apatah lagi yang bercampur dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita nak kena jaga elok-elok, tuan-tuan. Bab akidah, bab yang mustahak dijaga oleh semua orang termasuk kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di zaman Mekah, masanya Nabi duduk di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, menekankan, menjelaskan persoalan akidah. Sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, sampai bila," dia kata, "kita nak buat tindakan yang seperti ini? Sampai bila nak ikut? Sebab kita nak sembahyang diganggu oleh kafir Quraisy. Kita nak buat baik diganggu oleh orang-orang kafir. Sampai bila kita nak duduk macam ni, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, "Kufu aydikum wa aqimus salah." Nabi kata, masa sekarang bangun mendirikan solat. Kufu aydikum, letak tangan-tangan kamu. Jangan lagi nak bergaduh, nak berpegang. Wa aqimus salah, bangun mendirikan salat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab persoalan akidah belum selesai. Sebab itulah persoalan ini menjadi satu yang asas. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, hari ini orang mengaji akidah ni tidak popular. Dia banyak sangatlah ni motivasi dan sebagainya. Hak yang akidah ni kadang-kadang hilang di dalam perjalanan, wallahu a'lam. Baik itulah, kalau kita melihat ulama-ulama yang muktabar, mereka telah meletakkan akidah itu pokok kepada persoalan yang lain. Selagi mana akidah tidak selesai, kita lakukanlah apa saja, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut kepada kita. Dan inilah yang kita buktikan di hadapan Allah. Tiap-tiap kali kita solat, kita merayu dengan Allah, kita mengaku dengan Allah. Dan juga kita berikrar, aku janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita kata depan Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengaku di hadapan Allah. Kita kata sesungguhnya solat aku, ibadat aku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita mengaku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut persoalan akidah
adalah persoalan yang besar, bukan persoalan sampingan dan sebagainya. Allahu Akbar. Cukup tuan-tuan, huraian sikit. Jangan panjang lagi, nak habis 10 ni. Nak habis 10 ni. Ya, itu yang pertama. No? Ingat tuan-tuan. Dan yang kedua disebutkan oleh ulama, iaitulah sahihul ibadah. Ibadat yang sahih. Ibadat yang betul. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW menceritakan yang mana seorang lelaki yang beribadat solat selama 60 tahun. Selama 60 tahun, tetapi ibadat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya ibadat yang tidak mengikut cara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana kita melaksanakan ibadat, dua perkara perlu diambil perhatian. Apa dia? Yang pertama, niat kita biar betul. Niat kita adalah untuk Allah dan kerana Allah. Ini nak kena jaga. Yang kita duduk semayang lah, aku semayang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita letak di situ. Itu dia. Dan yang kedua, ibadat yang kita lakukan hendaklah mengikut cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni nak kena jaga. Dua benda ni nak kena jaga tuan-tuan. Satu niat, yang kedua mengikut syarak. Sebab apa tuan-tuan, hari ini orang tak banyak ikut syarak. Dia banyak dia ikut Google. Dia ikut Google banyak. Banyak sangat mari ilmu-ilmu yang tidak ada sandaran. Yang tidak ada sandaran. Mungkin tuan-tuan masih ingat satu kisah. Ketika mana Nabi SAW duduk dalam masjid. Lalu masuk seorang lelaki dalam masjid. Dia pun semayang. Lepas dia semayang, dia pergi berjumpa dengan Nabi, bagi salam. Assalamualaikum. Nabi pun jawab, waalaikumsalam. Nabi kata, mau pergi semayang semula. Dia pun pergi semayang pula. Lepas semayang dia pula pergi berjumpa dengan Nabi, bagi salam Nabi. Nabi pun jawab salam dia. Nabi kata, mau pergi semayang semula. Begitulah dikatakan sebanyak 3 kali. Nabi suruh dia pergi semayang semula. Maka lepas tu dia pun pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak tahu apa lagi kesalahan aku. Maka ajarkanlah aku. Alimni, ajarlah aku. Maka di sinilah Nabi ajar, ketika mana kamu nak solat mesti ada tamak nina. Kamu rokok mesti ada tamak nina. Kamu i'tidal mesti ada tamak nina. Kamu sujud mesti ada tamak nina dan sebagainya. Maka inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ibadat yang sahih, maknanya ibadat yang disebut dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi kata mana? Sallu. Sallu. Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Sallu ra'aitumuni. Lihat aku macam mana aku semayang, kata Nabi, maka begitulah kamu semayang. Inilah yang kita nak ambil perhatian dalam ibadat solat. Termasuklah ibadat-ibadat yang lain. Dalam masa kita buat ibadat ini, maka jangan lari seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini kita tengok ramai orang pakat buat ibadat. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dia tidak menepati kehendak syarak. Tidak menepati kehendak syarak. Sebab itulah tuan-tuan, dalam nak beribadat ni dia kena ada ilmu. Dia nak kena ada ilmu. Ada ilmu, tak beramal tak jadi. Beramal tanpa ilmu pun tak jadi. Maka kedua-dua ni dikombinasikan. Maknanya kita kena cari ilmu dan dalam masa sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ada dua-dua ni. Apa dia? Ilmu dan juga ibadat. Ilmu yang kita maksud ni adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Contohnya kita nak pergi buat haji, kan kita melalui kursus majlis-majlis ilmu. Kita nak semayang, begitu juga kita belajar bab nak semayang. Bab berpuasa, kita belajar bagaimana nak melaksanakan ibadat puasa. Inilah yang dimaksudkan dan diceritakanlah kepada kita. Maka kata Nabi
Sallu, semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Jadi dengan kata lain, bolehlah disimpulkan bahawa melaksanakan setiap ibadat haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti tidak boleh ada unsur-unsur penambahan dan juga kekurangan. Tak boleh kita nak pandai-pandai bagi tambah. Sembahyang Zuhur 4 kita pun nak buat 6 sebab kita rajin lebih. Tak boleh, tuan-tuan. Ajar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua benda. Apa yang dua benda tadi? Yang pertamanya akidah, yang keduanya ibadah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ciri yang ketiga disebut matinul khuluq. Matinul khuluq. Apa makna matinul khuluq? Maka disebut akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Baik itu hari ini kita rasa sedih. Kita rasa sedih bahawa akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tak ada kepada orang Islam. Seolah-olahnya. Kalaupun ada, hanya segelintir ataupun sebilangan kecil saja. Allahu Akbar. Sebab itu satu kajian yang telah dilakukan untuk melihat di seluruh negara-negara di dunia. Nak tengok di mana negara mana yang banyak melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia. Bukan masalah akidah, masalah akhlak. Allahu Akbar. Sungguh, kata seorang Syekh Azhar, aku pergi melawat negara-negara umat Islam. Aku pergi melawat negara umat Islam. Tetapi aku tak nampak dia kata Islam berada di dalam apa? Dalam perjalanannya di jalan raya dan di mana-mana, tak nampak kata dia. Tetapi apabila aku pergi ke negara yang bukan Islam, bukan umat Islam, maka seolah-olah dia kata aku nampak Islam berjalan di atas jalan raya. Maknanya di negara umat Islam hari ini tak ada. Tak ada. Allahu a'lam. Apa itu kata kajian tu betul ke tidak? Wallahu a'lam. Dia mengatakan dan meletakkan bahawa Malaysia ini adalah di antara negara Islam yang banyak melaksanakan amal-amal Islam di antara negara Islam. Lepas tu dia letak pula di negara Saudi, yang kita duk pergi buat haji, buat umrah tu. Dia hanya letak nombor 138. 138. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau itu betul, Masya Allah, tak ada lah Islam. Dan inilah yang Nabi tekankan, di mana Nabi mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi kata sesungguhnya aku, kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi, kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia ini? Iaitulah akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila kita kata kita nak ikut Nabi, di mananya? Ini nak sambut ma'al hijrah. Masya-Allah. Nak sambut ma'al hijrah, nak sambut Maulidir Rasul. Kita pun pihak berwajib telah pun mempamerkan, menyatakan inilah akhlak-akhlak Islam. Apakah kita telah melaksanakan? Apakah kita telah mengikut akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Muhasabah diri kita. Bukan nak muhasabah orang lain, muhasabah diri kita. Ini antaranya. Seolah-olah hilang. Hilang yang kita sebut akhlak Islam hari ini, seolah-olahnya hilang, masya-Allah. Yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita cerita ringkas-ringkas. Apa agak-agak kita yang keempat? Yang keempatnya disebut kepada kita qawiyul jism. Qawiyul jismi ini maknanya kekuatan jasmani.
Tuan-tuan, orang yang jasmaninya hebat dengan mereka yang memiliki penyakit, agak-agak yang mana lebih hebat, tuan-tuan? Orang mari semayang berdiri dengan orang mari semayang duduk. Boleh kedua-duanya boleh. Tapi yang mana awalnya? Sudah tentulah orang semayang berdiri. Baik, itulah Nabi pernah sebut. Nabi suka orang mukmin yang kuat berbanding dengan orang mukmin yang lemah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi inilah yang disebutkan. Dan dinyatakanlah kepada kita bahawa salah satu aspek peribadi Muslim yang perlu ada adalah kekuatan jasmani. Alhamdulillah, tuan-tuan. Di Putrajaya ni kita nampaklah masyarakat kita yang mengambil peluang untuk riyadhah dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi nun di luar sana, wallahu a'lam. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, qawiyul ismi ni penting, tuan-tuan. Penting. Sebab apa? Kita nak buat haji juga dengan qawiyul jismi. Kena sihat, tuan-tuan. Kita nak semayang, kena sihat. Kita nak buat keluar zakat, kena sihat. Pendek kata, setiap tindakan kita hendaklah berpandukan kepada qawiyul jismi. Maknanya kekuatan jasmani. Alhamdulillah, tuan-tuan. Inilah yang perlu kita miliki bersama. Alhamdulillah, ini antara lain yang dinyatakan dan disebutkanlah kepada kita, Masya Allah. Ini antara lain lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka dengan sebab itulah, sebab itu dia katakan, apatah lagi dia kata, ketika mana kita berada di medan perang dan sebagainya, ianya memerlukan kepada kekuatan jasmani. Ini cukup penting, Masya Allah. Wah, itu kalau kita tengok generasi awal bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memiliki qawiyul jismi, memiliki kekuatan jasmani yang kuat. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang cikgu sekolah menengah dulu, tahun 72, 73 dulu. Alhamdulillah, Allah panjang umur dia lagi. Panjang umur dia lagi. Satu ketika dia mari di Putrajaya, dia ajaklah anak pergi jogging. Ajak anak jogging. Tuan-tuan, kita ni nak jogging macam mana kuat sangat nak? Bolehlah sikit-sikit. Apa dia kata kat anak? Dia kata, umur anda berapa? Anak kata baru 60. Lalu dia tanya, anda tahu tak umur anak berapa? Umur cikgu berapa? Dia kata. Anak kata 70 lebih lah, kena tak ingat berapa. Dia kata dah 80. Umur dia 80, kita umur 60 masa tu lah. Alhamdulillah ni 60 lebih dah kan masa tu. Maknanya kita jogging 3 km pun dah penat, tapi dia umur 80 boleh lagi 10 km, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, ini di antaranya lah. Maknanya kekuatan jasmani ini cukup penting. Bukan sekadar nak berjoging itu hanya merupakan wasilah. Yang pentingnya adalah kesihatan. Kesihatan inilah yang akan menentukan amal ibadat kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita perhati kawan-kawan kita umur 50 dah, tuan-tuan, tak boleh dah solat menduduk atas kursi. Bukan masalah sah tak, bukan masalah sah tak sah tak. Nak ceritanya, umur baru 50 solat duduk atas kursi. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita jaga. Kita jaga, insya-Allah, kesihatan kita. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang kuat. Kuat dalam arti kata nak beribadah kepada Allah. Bukan kuat lain, ramai juga, tuan-tuan. Nah, sebelum subuh jogging dah 10 km, tapi tak jumpa pintu masjid. Itu satu hal pula. Ramai juga yang pakai jogging tapi tak jumpa pintu masjid. Umur berapa dah? 60 dah, tuan-tuan. Umur 60 tapi tak jumpa pintu masjid lagi. Walaupun kuat jogging tak jadi. Yang kita nak, biar kita nampak pintu-pintu masjid. Kita nampak pintu-pintu surau. Dan kita nampak pintu-pintu kebajikan. Ini antara lain yang diperingatkan kepada kita bersama, Masya Allah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi yang kelimanya. Yang kelimanya disebut kepada kita musaqqaful fikr. Maknanya daya intelek dalam berfikir. Allahu Akbar. Sebab itulah diperingatkan kepada kita, setiap ummah mesti ada satu maktabah. Setiap ummah mesti ada satu kutubkhana. Rumah kita kecil ke besar, kita kena siapkan satu ruang. Inilah tempat untuk kita nak membaca. Inilah tempat untuk kita nak bermurajaah. Inilah tempat kita nak bermunakhasyah. Apa maknanya tuan-tuan? Orang yang kuat musaqqaf dia, kuat membaca, kuat mengingat, insya-Allah dia lambat jadi nyanyuk, insya-Allah. Ada disebut maknanya orang yang kuat membaca, orang yang melazimkan Al-Quran dan sebagainya, maka insya-Allah dia akan selamat, terselamat daripada nyanyuk dan sebagainya. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita orang Islam ni baca Quran, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah baca Quran. Baik itulah ustaz-ustaz itu sebut jangan tinggal Quran. Kerana Quran ini akan menjadi kawan kita, sahabat kita di dalam kubur nanti. Alhamdulillah. Tetapi maksud ananya selain daripada Quran. Selain daripada Quran. Kita tahu orang Melayu ni memang malas membaca. Maaf kita sebutlah. Sikap orang Melayu ni dia apa kita kata? Kurang membaca dah. Berdasarkan kepada kajian-kajian. Hatta di kalangan mereka yang berada di pusat pengajian tinggi pun, yang membaca, yang buat kajian pun sekadar nak dapat pangkat. Habis dapat pangkat, selesai masalah. Allahu'alam. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, biar ada satu tempat di rumah kita untuk tempat kita membaca. Allahu Akbar. Ada seorang ustaz di Malaysia ni, dia duk cerita dia akan baca setiap hari sekurang-kurangnya satu kitab. Satu hari satu kitab tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita baca Quran satu ain pun penat dah, 2-3 kali tukar kaki kanan kiri, kiri kanan dah tukar. Tapi dia boleh baca satu hari satu kitab tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah antara yang diajar kepada kita untuk kita nak tingkatkan lagi. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah sebut, katakanlah samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu maksudnya. Sama ke tidaknya? Lalu disebutlah kepada kita dengan kata lainnya, sudah tentulah tak sama. Tidak sama. Samalah kita baca tiap-tiap pagi Jumaat ayat tu, Allah tanya mana? Apakah sama orang mukmin dan juga orang yang munafik dan sebagainya? Sama atau tidak? Lalu disebut la yastawun, tak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang bukan berilmu sudah tentu tidak sama. Inilah yang disebut, dinyatakanlah kepada kita, Masya Allah. Wallahu a'lam. Itu di antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, janganlah kita ambil alasan saya dah tua dah, saya dah berumur dah, bagi anak-anak dah cadak. Tuan-tuan, tak ada istilah tu. Kita nak kena jadikan amalan ini satu amalan yang dianjurkan oleh Islam, bukan dianjurkan oleh ustaz, bukan dianjurkan oleh orang-orang tertentu, tapi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah kata, sama ke tidak antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Maka diberi jawapan adalah tidak sama. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan melalui pembacaan kita, melalui majlis-majlis ilmu kita dan sebagainya. Sebab orang kita ni suka dengar je. Suka dengar. Jarang nak. Sebab itu kalau tengok majlis-majlis ilmu, semua pakat pergi je. Dengar gitu. Pergi dengar macam tu tuan-tuan. Dalam masjid tu ingatlah. Turun balik sampai rumah, wallahualam boleh ingat ke tidak? Kalau boleh ingat satu tu pun kira okey lah. Takut kita tak ingat tuan-tuan.
Jadi dengan sebab itulah proses untuk nak mendapat ilmu ini, dia memerlukan kepada kesungguhan kita. Memerlukan kepada kesungguhan kita, Masya Allah. Itu di antara yang disebutkan kepada kita. Kemudian disebut lagi kepada kita. Disebutkan lagi kepada kita adalah mujahidul li nafsihi. Mujahidul li nafsihi. Maknanya kita nak kena berlawan dengan hawa nafsu. Perlawanan ini tak habis, tuan-tuan. Perlawanan dengan hawa nafsu ni tak habis. Baik itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Balik dalam satu peperangan, lalu Nabi SAW sebut, kita baru balik dalam satu peperangan yang kecil, sedangkan kita akan berhadapan dengan satu peperangan yang lebih besar. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu di antaranya lah. Itu di antara. Maknanya kalau kita pergi di medan jihad, berpegang, habis perang, habis kan? Tapi dengan hawa nafsu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah, sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kena minta bantuan dengan Allah. Nak berlawan dengan hawa nafsu ni, tuan-tuan, tak habis-habis. Nah, bukan kata orang muda. Macam tuan-tuan orang muda kan, nafsu kuat. Ni kami orang yang dah pincin pun lagi kuat nafsu mari, tuan-tuan. Panggilan-panggilan hawa nafsu ni terlalu kuat. Maka dengan sebab itulah dia kata kita nak kena terus berlawan dengan hawa nafsu. Kita nak kena terus berjihad dan berjuang melawan hawa nafsu, merupakan salah satu dia katakan kepribadian yang mana dia kata perlu ada pada setiap kita. Perlu ada kepada setiap kita. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua kumpulan, satu tarik ke arah kebaikan, satu lari tarik ke arah kejahatan. Duk berlawan. Dikatakan tarikan ini tidak pernah habis-habis, tidak pernah selesai, sehinggalah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya. Inilah antara punca yang menjadikan kitanya kecundang adalah tarikan hawa nafsu, tuan-tuan. Inilah antara yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita, Masya Allah. Sebab apa dia kata? Setiap manusia memiliki kecenderungan sama ada nak buat baik ataupun nak buat jahat. Dua tu tak lari, tuan-tuan. Kalau rajin mari masjid, mari suruh rajin sikit, insya-Allah selamat, tuan-tuan. Tapi kalau dah sampai sebulan, 40 hari, 50 hari tak jejak kaki di masjid, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau sampai 40 hari kamu tidak didengar tazkirah dan sebagainya, menyebabkan hati-hati kamu akan menjadi bekalan. Jadikan makna menjadi kerat ni macam mana, tuan-tuan? Orang cerita syurga pun tak ada rasa apa, orang cerita neraka pun tak rasa takut, buat dosa pun tak rasa bersalah. Inilah puncanya. Jadi dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini walaupun setengah tempat tak boleh pergi ke masjid dan sebagainya, tapi ruang-ruang untuk nak dapat tazkirah banyak, tuan-tuan. Nak dapat tazkirah banyak. Baik itu anda duk ikuti ada beberapa kelas-kelas pengajian. Misalnya Tuan Guru Zainul Abidin sampai kepada 7,000 setiap pagi ikuti kuliah dia. Masya Allah. Begitulah juga dengan Dr. Basir Kelantan, yang dia ikut kuliah dia sampai 4,000 setiap pagi kuliah subuh. Begitulah juga dengan Ghulam yang duk buat tadabbur Al-Quran pada tiap-tiap malam. Ribu, tuan-tuan. Maka tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Boleh kita ikut mana-mana program-program ini untuk pengisian diri kita. Sebab kalau kita tidak diisi, tuan-tuan, dengan majlis-majlis ilmu, maka kita juga akan diisi dengan perkara-perkara yang lain. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ana ingat balik diri ana dan kita semua. InsyaAllah kita gunakanlah peluang ini untuk kita nak tingkatkan diri kita dalam masa sama kita nak kena berlawan dengan hawa nafsu ini. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita bersama, insyaAllah. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketujuh. Yang ketujuh dikatakan harisun ala waqtihi. Orang yang pandai menjaga masa.
Orang yang reti menjaga masa dan orang yang tahu nilai masa. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi ada tulis satu buku, Detik-detik Waktu dan Masa. Nak menceritakan tentang masa yang berharga. Masa yang cukup berharga. Satu hari, Imam Ghazali, dia duduk dalam satu majlis ilmu dia. Duduk satu majlis ilmu. Ramailah dalam majlis ilmu. Dulu ngaji bukan ada periksa, tuan-tuan. Lah ni ngaji ada periksa. Dulu tak ada periksa. Dia nak tengok murid dia ni faham ke tak faham dengan dia kemukakan soalan. Jadi dia kemukakan soalan, antara soalan dia tanya kepada murid dia. Dia tanya murid dia soalan, apa yang paling jauh dengan kita? Apa yang paling jauh dengan kita? Kita nak jawab macam mana, tuan-tuan? Kita kata jauh ni banyak lah. Ada masa tu kata dengan negeri China. Masa tu lah. Duduk di Mekah, Madinah tu kalau sebut negeri China, tu jauh lah kan. Masa tu. Ataupun naik ke bulan, bermacam-macam jawapan. Kata Imam Ghazali, betul belaka hak kamu sebut tu. Hak yang kamu jawab tu semua betul belaka, dia kata. Tapi yang aku maksudkan, tu, nampak Tok Guru dulu? Dia tak kata murid salah dak. Dia tak kata murid dia tak betul dak. Tapi dia berkata, hak kamu jawab betul belaka, kata dia. Tapi yang aku maksudkan, waktu, dia kata, yang jauh, benda yang jauh, kata dia, adalah waktu yang berlalu. Waktu yang semalam tak akan jumpa sampai bila-bila. Tapi kalau pergi negeri China, mungkin hari ini tak sampai, esok lusa akan sampai. Ataupun satu masa nanti akan sampai, wallahu alam. Jadi nak ceritanya, Tok Guru dulu dengan murid dulu cukup hebat. Murid pun hebat, Tok Guru pun hebat. Tapi dalam kes ini, dia nak tahu macam mana faham ataupun tidak murid tadi, dia tanya. Maka diberitahu dia, yang aku maksudkan adalah masa yang lalu. Masa yang lepas, tuan-tuan, tak ada dah. Kita tak boleh nak ambil dah apa yang telah berlalu semalam. Masya Allah. Itu di antara yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita, Masya Allah. Dan yang ke-8-nya, yang ke-8 dia kata munazzamun fi syu'unihi. Maknanya teratur dalam segala urusannya. Maknanya dia dapat mengatur seluruh kehidupannya. Inilah dikatakan dalam segala urusan, termasuklah salah satu daripada ciri kepribadian seorang Muslim yang mana ditekankan oleh Al-Quran maupun yang disebut oleh Sunnah. Maka dalam Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ubudiyahnya, yang berhubung dengan masalah muamalah dan sebagainya, atau dengan kata lain hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia sesama manusia. Inilah yang dikatakan munazzamun fi syu'unihi. Maknanya tersusun. Baik itulah kalau kita tengok, kita dengan Allah kita jaga waktu elok. Kita kata tak apa lagi, nak sembahyang zuhur pukul 4 boleh lagi. Tetapi orang yang ada munazzamun ini, maknanya diletak bahawa sembahyang di awal waktu itu adalah yang terbaik. Begitulah hubungan kita sesama manusia, yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Kadang-kadang kita berjanji dengan orang pukul 4, tapi pukul 4 tak sampai-sampai lagi. Inilah antara yang berlaku dalam masyarakat kita orang Melayu. Sehingga ada setengah sebut waktu Melayu. Apa sebut waktu Melayu ni? Maknanya tidak menepati. Tidak menepati apa yang telah dipersetujui. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita, insya-Allah. Dan yang ke-9 dikatakan qadirun 'alal kasbi. Maknanya memiliki kemampuan dengan berusaha sendiri. Maknanya berusaha mencari rezeki, tidak berhajat minta kepada orang. Maknanya dia mampu berbuat demikian. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita ni di antara orang yang mampulah, insya-Allah. Tapi kita nak kena ingat juga, tuan-tuan, dalam suasana kita mampu dan masih ramai lagi di luar sana yang tak mampu, tuan-tuan. Masih banyak lagi di luar sana yang tak mampu, terutamanya lah di saat-saat hari ini. Dengan pandemik yang berlaku hari ini, tuan-tuan,
Boleh dengar tuan-tuan, ada orang yang hanya makan sekali. Ya. Ana tak berapa nak percaya. Tapi apabila anda berjumpa di Putrajaya sendiri, ni di Putrajaya kita kata tak ada kau orang seperti ini, memang ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata nak beras, alhamdulillah ada orang bagi Ustaz. Minyak ada orang bagi, orang pakat bagi beras minyak. Sedangkan untuk nak perbelanjaan duit sendiri, dia kata nak top up untuk nak berurusan pun tak boleh. Maknanya sampai ke tahap itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu hak-hak kita ada lebih. Yang kita ada ini, maka insya-Allah kita boleh bantu sahabat-sahabat kita. Hak ni tak ada kepada bangsa lain, tak ada pada agama lain, ada kepada orang Melayu Islam tuan-tuan. Sebab itu kita tengok Masya Allah, sama ada di pihak kerajaan kah, di pihak NGO kah, di pihak orang perseorangan kah, maka mereka berduyun-duyun membantu mereka yang terjejas ini. Alhamdulillah. Tapi masih ada lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan yang akhir sekali, yang ke-10-nya disebut kepada kita, nafi'un li ghairihi. Nafi'un li ghairihi. Maknanya bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Inilah orang tua-tua duk sebut dulu. Kita ni kalau boleh tolong orang, tolong kata dia. Tapi kalau tak boleh tolong orang, jangan menyusahkan orang. Cantik. Kalau boleh tolong, kita tolong tuan-tuan. Tapi kalau tak boleh tolong, jangan menyusahkan. Orang mari minta derma kat kita, kita ada, kita bagi. Tapi jangan pula kita kata kita dah tak nak bagi, apa ni muda-muda lagi duk minta derma atas ni. Usaha ni lah, tak boleh tuan-tuan. Itu bukan ajaran agama kita. Bukan ajaran agama kita. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadilah seperti mana yang disebut oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata sebaik-baik manusia mereka yang boleh menolong dan membantu orang lain. Ayuh, mari sama-sama kita menolong, kita membantu, tidak kira siapa mereka, yang Islam ataupun yang bukan Islam, yang muda ataupun yang tua, yang mana mereka memerlukan, maka berilah pertolongan kepada mereka. InsyaAllah pertolongan kita akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah 10 ciri sebagai seorang Muslim yang disebut sebagai muwasafat seorang Muslim yang perlu ada kepada kita semua insya-Allah. Jadi ana rasa itulah sedikit yang dapat dikongsikan pada tengah hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan dan kita doakan mudah-mudahan Allah bagi ruang peluang untuk kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.